Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita sambung lagi tajuk perbincangan kita yang seterusnya iaitu 4.5 reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Okey, semalam kita sudah mempelajari faktor-faktor kenapa Vandenbroek nak menyerahkan Sarawak kepada British ya, dan kita juga telah pelajari proses-proses penyerahan Sarawak kepada British. So hari ini kita nak tengoklah reaksi penduduk. Apa pandangan penduduk? Adakah mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan penyerahan Sarawak kepada British ya. Jadi kita boleh rumuskan dekat sini terdapat dua golongan lah. Ada yang menentang, okey, yang tak setujulah Sarawak diserahkan kepada British dan ada juga pihak yang sokong Sarawak diserahkan kepada British. Okey. Alright. Kita tengok dulu yang menentang. So ada tiga faktor kenapa rakyat menentang Sarawak diserahkan kepada British. Yang pertama, tindakan VB ni adalah Vandenbroek ya, saya ringkaskan kat sini. Tindakan Vandenbroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Alright. Sempena 100 tahun pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak, Vandenbroek telah mengadakan perlembagaan 1941 ya, telah mewujudkan perlembagaan 1941. So dalam perlembagaan ini, di dalam prinsip ke-8, Vandenbroek ini dia telah berjanji untuk menyediakan Sarawak ke arah berkerajaan sendiri ataupun dalam kata lain memberikan Sarawak kemerdekaan ataupun pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Jadi apabila Vandenbroek membuat keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada British, maka Vandenbroek sebenarnya telah menafikan hak rakyat Sarawak. Ya, dia menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan. So itu yang pertama. Yang kedua, Vandenbroek telah mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okay? Jadi Charles Brooke ini telah membuat satu surat wasiat. So di dalam surat tu Charles Brooke kata kalau nak membuat satu keputusan perlu berbincang dahulu. Okay, so masalahnya kat sini, Vandenbroek ni membuat keputusan sendiri tanpa berbincang dengan bakal raja iaitu Anthony Brooke dan Bertram Brooke. Okay. Jadi golongan anti penyerahan, golongan yang tak setuju Sarawak diserahkan kepada British ni, dia mahu agar pemerintahan dinasti Brooke itu diteruskanlah. Okay. Dengan kata lain, memberikan jawatan Raja Sarawak itu kepada Anthony Brooke, anak saudara kepada Vandenbroek ni tadi, supaya kenapa rakyat Sarawak mahu Anthony Brooke dilantik sebagai pemerintah Brooke yang seterusnya, supaya mudah untuk menuntut kemerdekaan. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Gerard T. McBrien ni menggunakan muslihat. Okay, kalau awak masih ingat, semasa proses untuk menyerahkan Sarawak kepada British ni, wakil telah dihantar untuk mendapatkan tanda tangan Ketua-Ketua Bumiputra. So wakil tu ialah Gerard T. McBrien. Okay. Jadi cara yang digunakan oleh Gerard T. McBrien ni salah lah, ya, tak betul cara dia sebab dia menggunakan pelbagai muslihat lah seperti tekanan, ya, mengenakan desakan, memujuk dan sogokkan. Okay. So ini adalah tiga sebab kenapa uh, rakyat menentang Sarawak diserahkan kepada British. Okay, now kita nak tengok cara-cara ataupun bentuk-bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan. So yang pertama mengadakan persidangan. Okay, persidangan ini objektifnya adalah untuk adakan demonstrasi every 1st of July. So kenapa 1 Julai? Sebab tarikh 1 Julai ini merupakan tarikh di mana Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota British. Okay, so persidangan ini disertai oleh PPM. PPM ini adalah pergerakan pemuda Melayu, saya short form saja, boleh tengok dalam buku teks lah. BPS, Barisan Pemuda Sarawak, dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS ni, dan lain-lain lah, ada banyak lagi. Yang kedua, mengadakan demonstrasi. So first demonstrasi telah diadakan di semasa kedatangan Gubernur pertama Sarawak iaitu Charles Arden Clark, dan demonstrasi ini telah dipimpin oleh pemimpin tempatan lah iaitu Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Okay. Kemudian meletakkan jawatan beramai-ramai. So bagi mengatasi masalah golongan anti penyerahan ini, British telah mengeluarkan Pekeliling nombor 9. So Pekeliling nombor 9 ini, perkara yang terkandung di dalamnya ialah satu larangan, larangan pegawai awam daripada menyertai gerakan anti penyerahan.
So British ingat bila dia keluarkan perkeliling nombor 9 ni, British dapat meredakan keadaan lah di Sarawak. Malangnya sangkaan ini meleset sama sekali. Okay, so selepas perkeliling nombor 9 ni dikeluarkan, 409 kaki tangan awam telah meletakkan jawatan. So kaki tangan awam ini siapa? Antaranya ialah guru, okay, petugas di pos dan telegram, pekerja apa ni di bahagian kesihatan, pegawai kastam ya, dan ramai lagi lah. So mereka ni telah meletak jawatan sebagai tanda protes ya. Dan 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak ni telah tamatkan pengajian. Okey. So bentuk penentangan yang seterusnya, yang keempat, so wanita juga tidak terkecualilah turut sama terlibat di dalam gerakan anti penyerahan ni. Okey, seperti Cikgu Lily Iberwin, Hajah Sipah, Dayang Fauzia dan Ajibah Abul. So mereka ni telah mengadakan kempen kesedaran lah, okey, telah masuk ke kawasan perkampungan Nur Iban ya, di Rumah Panjang untuk memberitahu apa sebenarnya situasi yang berlaku di Sarawak. Sebab ada kalangan penduduk yang tidak faham pun maksud penyerahan. Okey. Menggunakan akhbar. Okey, akhbar yang digunakan ialah Utusan Sarawak. So, Utusan Sarawak ni menjadi medium lah, okey, menjadi saluran untuk menyuarakan penentangan. Dan seterusnya menulis surat bantahan, okey. Pergerakan Pemuda Melayu telah hantar surat kepada Kerajaan British di London dan Barisan Pemuda Sarawak pula menghantar referendum. Referendum ni satu pungutan suara, okey, pungut suara untuk memansuhkan penyerahan Sarawak. Dan akhir sekali, bentuk penentangan yang seterusnya adalah menubuhkan kumpulan Rukun 13. So Rukun 13 ini ditubuhkan secara sulit oleh Pergerakan Pemuda Melayu, tempatnya dekat Sibu, tarikh dia pada 20 Ogos 1948 dan dipimpin oleh 3 orang ni lah, okey. Moshidi Sidek, ini Moshidi Sidek, Awang Ramli, kini Awang Ramli dan Bujang Suntung. Ini gambar dia Bujang Suntung ni, okey. So kumpulan Rukun 13 ni diadakan satu mesyuarat sulit. Jadi dalam mesyuarat itu satu keputusan telah dicapai. Keputusannya adalah membunuh Sir Duncan Stewart. Sir Duncan Stewart ni adalah Gubernur British di Sarawak yang kedua. Okey, pada 3 Disember 1949 di Sibu. So kemuncak kepada penentangan ialah peristiwa Sungkit Berdarah. So this is very important. You kena tahulah apa peristiwa yang berlaku dalam Sungkit Berdarah ni. So dalam Sungkit Berdarah ini, Rosely Doby telah diberikan satu task ya, satu tugasan iaitu membunuh Sir Duncan Stewart ni semasa dia mengadakan lawatan ke Sibu. Okay. So Rosely Doby telah melakukan kerjanya dengan baiklah, okay, sebab dia telah berjaya menikam Sir Duncan Stewart dan after a week ya, Sir Duncan Stewart meninggal dunia. So peristiwa ini telah beri kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. So banyak pejabat-pejabatnya, pertubuhan-pertubuhan politik ini telah ditutup ya, misalnya Pergerakan Pemuda Melayu, pejabat Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, pejabat Barisan Pemuda Sarawak, okey, dan asas telah ditutup oleh British ya. Dan akhir sekali Rosely Doby dan rakan-rakannya telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. So rakan-rakan ni merujuk kepada 3 orang ni lah ya. Moshidi Sidek, Awang Ramli dan Bujang Suntung. Okay, so ni gambar lah. Okay, gambar di mana Rosely Doby sedang dibawalah untuk menjalani hukuman gantung sampai mati. Okey, jadi peristiwa penyerahan Sarawak kepada British ini telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk Sarawak. Okey, jadi rakyat Sarawak sekarang ini sudah bersemangat ya untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi minggu okey, minggu depan kita cuti, so tak ada kelas. The next lah minggu yang seterusnya tu kita akan masuk tajuk yang seterusnya pula iaitu penyerahan Sabah kepada British. Okey. Terima kasih kerana mendengar. Selamat belajar.